Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di level yang kedua. Dan siri ini special sikit. Dalam slide kita combination antara slide 10, 11 dan 12. Untuk tema kali ini adalah kita masuk kepada bab kajian literatur. Yang kita nak fokus sekarang ni adalah outline, iaitu kandungan yang ada dalam bab literature. Jadi dekat slide banyak sekali and contoh-contoh 39 actually tesis yang kita lihat bagaimana outline di setiap bab literatur di bab literatur di tesis mereka. Jadi kat sini kita kena belajar bagaimana untuk menulis outline di bab 2 ataupun bab literature review. Bahagian ini sangat penting. Kalau pakcik selaku supervisor ataupun student, bahagian ini sangat penting pada pakcik sebab pakcik nak organize, nak bercerita secara naratifnya bagaimana penulisan yang terbaik di bab 2. Jadi kat sini pakcik mendapatkan beberapa idea itu sebenarnya terinfluence ataupun merujuk beberapa sebagai panduan dan referral untuk melihat bagaimana untuk menulis literature review. Banyak bukan hanya pakcik tetapi beberapa researcher ataupun supervisor ataupun lecturer memang memerhatikan kandungan ataupun outline dalam bab 2 untuk melihat sama ada kita dapat menguasai satu-satu pengetahuan dengan baik. Cara persembahan, dari segi persembahan dari kalau kata literature review tu 2.0, bagaimana penulisan 2.1 sehingganya habis. Katalah last tu 2.12, so macam mana 2.1 hingga 2.12 itu kita menulis, bagaimana kita susun topik-topik tu. Jadi sehingga kini saya tak tahu bagaimana untuk tafsirkan, tapi normal kalau pakcik refer tesis memang antara bahagian terawal yang pakcik akan tengok di muka surat hadapan selepas abstract adalah table of content. Kalau pakcik nak faham idea, memang pakcik tengok dekat literature review. Tetapi di sini ada beberapa persoalan yang mungkin menjadi persoalan. Mungkin ada orang tanya, kenapa tesis dia 5 muka surat, ada tesis ini 6 muka surat. Ada tesis dia 5 bab muka surat pula. Ada satu tesis ada 5 bab, ada tesis ada 6 bab, 7 bab, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kat sini kita nak dapat satu knowledge dan perkongsian. Penyampaian video ini agak berbeza dengan sebelumnya. Pakcik tidak go through satu slide demi satu slide. Daripada 39 tesis itu, pakcik nak tunjukkan apa kelainan yang ada dari segi satu-satu tesis itu dengan tesis-tesis yang lain. Kenapa dia boleh jadi sampai 7 chapter? Kenapa bab 2 dia berbeza? Kenapa bab 2 dia simple? Kenapa bab 2 dia panjang? Kenapa yang bab 2 ni dia buat research background dulu, lepas tu 3.0 baru dia buat literature review. Dalam bidang-bidang apa? Dalam konteks bagaimana? Kenapa dia buat? Macam pakcik doctorate, pakcik buat 6 chapters. Okey, untuk PhD pakcik buat 7 chapter. Jadi dalam kes ni kenapa chapter-chapter pakcik berbeza? Bukan kena buat 5 ke? Bukan format mesti kena ada 5 chapter ke? Kat situ yang kita nak bincang, kenapa sebuah tesis kadang-kadang ada yang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chapter pun ada. Kenapa jadi begini? Okey, antara awal yang kita kata ataupun kebiasaan orang tulis literature review, biasalah kita mulakan dengan secara umum, kan? Pernah pakcik belajar ketika dulu dan pakcik merasakan pakcik masih lagi jumpa banyak tesis yang macam ni. Contoh-contoh dalam ni pun ada yang mana dia mulakan 2.1 tu dengan overview. Overview adalah menceritakan, kalau kajian dia tu di education, di pendidikan, dia overview lah. Ataupun kalau contoh pendidikan di Malaysia, dia buat overview of education in Malaysia, ataupun discuss on the Malaysia educations. Jadi dia akan cerita overview dulu. Ada yang mulakan dalam literature review ni start dengan benda asas ataupun benda yang basic, benda yang main, iaitu teori. So dia start dengan teori
teori kajian. Di situ dia akan susun lah, dia akan ada, kalau kata teori itu 2.1, dia ada 2.11, 2.12. So dia akan susun dari segi teori. Kemudian setiap benda asas seperti teori itu perlu sokongan. So sokongan dia akan tambah pula, contohnya dengan menggunakan model. So lepas cerita teori, dia akan cerita model. Okey, di sini kita akan perhatikan balik 39 tesis tu. Di situ kita, supaya pakcik tak tertinggal, teknik atau bagaimana jenis-jenis outline dalam literature review. Bahagian yang sangat penting kalau tanya saya, kalau student pakcik, kalau dia nak tulis literature review pun, kadang-kadang dia bincang dengan saya macam mana outline nak tulis dalam bab 2. Takkan perfect. Walaupun supervisor saya sendiri yang bagi outline tu, so dia akan berubah dari segi masa ke semasa, ikut keperluan. Okay, bila kita buat literature review, mengesahkan, sebenarnya literature review ni sebenarnya mengesahkan penyataan masalah. Okey, tapi bila pakcik, semakin pakcik review, pakcik menemukan juga dalam beberapa tahun, pakcik temu 2019, sebenarnya dia bukan menemukan penyataan masalah atau menemukan gap. Literature review ni juga menemukan objektif dan persoalan kajian. Jadi dalam tesis yang 39 kita temu, ada yang tulis dekat bab 2 adalah research objektif dan research question. Jadi penghasilan objektif dan research question tu dapat dihasilkan di bab 2. Mengesahkan. Kebiasaan dalam orang bidang kuantitatif, dia ada hypothesis development. So research hypothesis development memang dibangunkan di bab 2. Maksudnya setiap hypothesis perlu dibuktikan dalam literature review. Jadi sekiranya ada sokongan daripada literature review, baru research hypothesis development itu ditulis. Maksudnya wujud, hypothesis wujud bila ada literature review, yang nama je dalam bab 2 adalah research hypothesis development ataupun hypothesis developments. Okay, ada macam-macam jenis dalam outline. Kita akan perhatikan, kalau you perhatikan dalam beberapa tesis, yang mana di akhir orang tanya dalam bab 2, selain dari keluarkan research gap, kalau boleh keluarkan research objektif, research question, boleh mengesahkan hypothesis. Okay, dia juga menemukan research framework. Research framework hanya dapat dipropose atau dapat dibina, dirangka setelah bab 2 selesai. Jadi kalau orang tanya soalan, mungkin soalan jadi objektif, soalan ni sangat subjektif. Tapi kalau tanya macam mana nak buat problem statement yang baik, macam mana anda yakin problem statement anda adalah sempurna dalam konteks kajian ni lah, dalam proposal ni, jawapan dia setelah selesai literature review. Maksudnya setelah selesai membincangkan beberapa perkara yang relevan dalam penyelidikan di bab 2 secara analisis, secara synthesize, melibatkan beberapa kajian yang relate dengan kajian, iaitu research artikel atau research grant ataupun tesis. Kita merujuk kajian-kajian lepas. Di situ kita confirmkan, maksudnya confirm daripada literature bahawa betul lah wujud penyataan masalah ni, wujud gap di sini, wujud bila sebut gap tu maksudnya peluang, kekuatan, kekurangan dan sebagainya. Okey, kemudian terbuktilah bahawa sokongan dari segi aspek teori tadi, sebab ada juga yang mengaitkan penyataan masalah dia dengan perkara theoretical ataupun konseptual. Okey, tetapi yang di sini juga yang pakcik nak tekankan bahawa research framework juga terhasil daripada bab 2. Jadi bab 2 ni orang kata benda simple, dia macam essay, macam novel, tulis citation. Tidak. Sebenarnya yang pakcik boleh kata ada dua perkara. So selama ni memang pakcik selalu sebut literature review maksudnya membincangkan kajian lepas. Tetapi pakcik boleh tambah lagi, dia sebenarnya mengesahkan kita punya penyataan masalah, research objektif, research question dan hypothesis. Sebab tu kita akan jumpa di outline yang terakhir dalam bab 2 tu ada yang tulis research framework. Dia memang ada research framework. And ataupun tulis the conceptual framework of the study. Okay. Kemudian dalam bab 2 ni, kalau sebut cerita dia, kalau orang kuantitatif dia ada variable dia ada dependent variable, independent variable. Ramai yang tanya soalan ni, kata kalau melibatkan variable ni, so mana dulu, nak cerita yang bahagian dependent variable dulu ke ataupun independent variable? So berdasarkan amalan, berdasarkan praktis, bukanlah bulat. Sebab kita jumpa juga yang tesis dah tamat,
orang tulis mana dulu, tetapi kalau tanya pakcik, kebanyakan kesesuaian adalah lebih baik untuk membincangkan dependent variable dulu, baru independent variables. Okey, kadang-kadang memang especially dalam kualitatif, tak payahlah kita bincang kuanti dan kuali, kita bincang dalam bentuk research. Okey, kadang-kadang kita tengok kalau saya lah kan, kalau nak tengok literature review tu sesuai ataupun tidak, saya request boleh tak saya dapatkan research question ataupun research objektif. Kalau boleh research question lah, sebab research question lagi detail daripada research objektif. Berdasarkan research question ni, pakcik bukan menghafal, at least pakcik tengok, at least pakcik take notes lah apa yang penting dalam research question dia, ataupun pakcik pegang je research question dia, kemudian pakcik akan tengok dia punya outline dalam bab 2. Di situ pakcik akan dapat lihat kenapa you punya literature review ni saya rasa tidak boleh membantu untuk menjawab research objektif dan research question. Yang tu mengesahkan tadi bahawa, seperti mana yang pakcik sebutkan tadi, bahawa literature review tu adalah mengesahkan objektif dan research question. Jadi bagaimana kita nak mengesahkan research objektif dan research question sekiranya literature review kita tidak membincangkan ke arah ataupun membincangkan literature review terfokus kepada research objektif dan research question. Kat sini kita akan perhati. Sebab tu kadang-kadang bila saya tengok objektif, saya tengok outline, cantik. Dia memang susun, dia punya contohnya, dia pergi 2.2 tu, kita tahu 2.2 tu objektif nombor 1. Dia pecah-pecah. Okey, 2.3 tu kita tahu tu memang research question nombor 2 contohnya. So kita nampak. So bila kita tahu dia punya research question, bila kita tengok dekat literature review dia align. Okey, kat sini yang kita bincangkan bahawa literature review tu lengkap. Ada orang kata literature review ni kena bincang banyak, kena pakai teori 20 teori, kena bincang dalam luar negara. Betul. Tetapi you kena faham betul-betul bahawa apa yang perlu ditulis dalam literature review. Okey, literature review ni dalam bahasa lain, kalau dalam bukan bahasa akademik, dia adalah maklumat ataupun informasi. Kenapa kita perlukan kumpul maklumat dan informasi dalam penyelidikan? So kita kena kumpulkan maklumat dan informasi tadi untuk menyelesaikan penyataan masalah. Sebelum dapat menyelesaikan kita punya masalah, kita kena keupayaan dalam penyelidikan ini untuk menjawab research question dan research objektif. Buat apa kalau objektifnya ke lain, objektif dan research question dia hal lain, literature review dia lain. Dia bukanlah, kalau kita tengok dalam tesis, bukanlah satu benda yang terlalu jauh, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah. So bila sebut menyelesaikan masalah, bukan metodologi, method collect data, kumpul data untuk menjawab ataupun menjawab research question dan menyelesaikan penyataan masalah. Analisis digunakan untuk kita menjawab research question. Discussion, membincangkan dapatan untuk merungkai dan kita punya objektif dari research question. Conclude, nak highlight, nak bagi tahu bahawa kajian ini, dapatan kajian ini dapat menyimpulkan, dapat membantu menyelesaikan question, objektif dan penyataan masalah. So literature review apa peranan? Sama. Literature review adalah membincangkan kajian-kajian lepas, maklumat-maklumat semasa daripada kerajaan, daripada praktis, daripada komuniti dan sumber-sumber yang berkaitan. Tak kisahlah yang berkaitan dengan sumber-sumber akademik ataupun sumber-sumber industri, tetapi bahan-bahan tersebut bahan-bahan yang recognized, ada pembuktian, ada rujukan dan sumber-sumber yang baik. Literature review membekalkan maklumat dan informasi bagi membantu metodologi ataupun secara keseluruhan penyelidikan ini bagi menjawab research question, objektif dan persoalan kajian. No point buat literature review sebenarnya tidak memberi sumbangan kepada you punya research question, objektif dan penyataan masalah. Ingat, sampai bila-bila pun ingat, sekarang ni you masuk dalam universiti, jenis penyelidikan yang kita buat adalah penyelidikan yang dalam konsepnya ada proses. You tak boleh tulis literature reviews macam tu je, macam-macam terlalu luas sehingganya hilang fokus. Kita buat research, jadi kumpullah maklumat dan informasi berkaitan dengan research. Maklumat apa? Maklumat untuk beri bekalan kita untuk menjalankan penyelidikan yang terfokus, iaitu fokus kepada apa yang kita nak kaji dalam penyelidikan ini. Research ada aim, research ada limitation. Research perlu align dengan proses metodologi, perlu ada specific analysis dan dapat memberi outcome yang relate dengan kita punya purpose dengan aim yang kita mention dalam bab 1. Okay? Minta maaf, pakcik kena cerita benda tu sebab nanti orang ingat purpose kenapa pakcik share outline dalam
bab literature review ni. Bab ni memang pakcik ambil 3 siri. Pakcik pun kadang fikir banyaknya sampai nak cover 3 siri, tapi begitulah bila nak tunjukkan semua outline dalam literature review. Pakcik tak mengungkit ataupun merasa macam susah. Betul, pakcik kena cari tesis, kemudian nak buat screenshot, nak buat slide ni memang makan masa berhari-hari. Okey, tapi kadang-kadang bila kita share slide, orang tak tengok slide kita. Okey, kecewa tidaklah kecewa, tapi rasa dia rugi kerana benda ni kalau pakcik ada orang yang sediakan, okey, mungkin tak ada orang yang nak sediakan untuk pakcik. Jadi pakcik kena buat. Jadi bila pakcik buat, pakcik nak you all tengok. Tengoklah daripada tesis 1 hingga tesis 33. Okey, yang di hujung tu untuk siri yang ke-12 tu memang pakcik tunjuk 10, tak ingat pakcik, tesis di Malaysia. Jadi you tengoklah bagaimana yang tesis yang ada di UK, di Euro, you compare jurnal yang ada dekat Malaysia. Kebanyakan tesis ini adalah ditulis oleh penyelidik di Malaysia. Cuma universiti dia sama ada universiti di Malaysia ataupun universiti di luar negara. Nanti you all tengoklah So kebanyakannya sebab pakcik memang search dekat Ethos contohnya, pakcik type Malaysia, maksudnya kajian tu di Malaysia, sama ada kajian tu oleh penyelidik dari Malaysia ataupun penyelidik daripada luar negara yang mengkaji situation atau environment di Malaysia. Okay, apa lagi? Okay, ada dalam bab 2 yang mana dia sedikit berbeza. Macam pakcik sendiri bab 2 yang PhD pakcik adalah menceritakan adalah background, latar belakang. Kalau kajian pakcik di masjid di negeri Perak, so bab 2 pakcik adalah menceritakan tentang institusi masjid di negeri Perak. Adalah sub topik dia. Jadi pakcik tak masuk literature review. Jadi pakcik masuk literature review tu bab yang ketiga. Ada orang kata kenapa tak cerita dalam research background? Okey. Kenapa pakcik tak ceritakan institusi masjid tu dari research background? Okey, research background objektif ataupun peranan dia you kena jelas. Research background adalah menceritakan isu-isu kajian. Walhal institusi masjid di Perak bukan isu dia. Jadi kalau orang nak tahu tentang masjid di Perak, walaupun dia pernah tahu masjid di Selangor, masjid di Johor, tapi kalau you nak faham institusi masjid di Perak, you kena faham dulu dia punya governance, dia punya proses, dia punya enactment, dia punya practice di masjid di Perak macam mana. Okay, jadi penting bagi researcher ataupun audien ataupun pembaca ingin baca tesis pakcik tu, kena faham dulu yang bab 2. Ini latar belakang institusi masjid di negeri Perak. Tapi research background tu spesifik isu kajian. Isu kajian tu menunjukkan pakcik punya secara mudah faham berdasarkan research questions. Okey, tapi apa yang pakcik tulis dalam research background itu bukan secara directnya relate dengan saya punya research question. Dia nak cerita, okey, kalau kau nak betul-betul faham research ni, nak betul-betul memahami secara mendalam, deep, you kena baca bab 2 ni. Jadi you faham tentang institusi masjid di Perak. Baru you akan faham, okey, kenapa Perak jadi macam ni, kenapa Perak proses macam ni, so kenapa dia tak sama dengan Selangor. Okey, itu kena baca. Tapi kalau bab 2 tu tak ada research background itu ataupun background study, so dia tak akan nampak kenapa saya pilih Perak. Sebab soalan masa Viva saya pun dia tanya, proposal defense semua tanya soalan, Viva pun tanya soalan, kenapa saya buat kajian di Perak. Jadi kalau tanya saya, bab 2 tu sebenarnya kalau orang tu baca, dia betul-betul faham, dia tahu kenapa saya pilih Perak. Okey, alright. Jadi banyak dalam kajian-kajian dalam agama contohnya, macam kawan-kawan saya dalam ni pun banyak pakcik share dari pergi contoh dekat Malaysia ni ada Akademi Islam Universiti Malaya. So banyak orang buat literature review tu di bab yang ketiga. Okey, ada macam-macam. Okey, ada lagi satu style yang mana yang tulis outline dalam literature review tu dia begini. Secara mudah nanti you all tengok contoh-contoh ni. Bila kita buat macam ni, you kena refer balik 39 tesis ni. Okey, ada banyak kat luar negara dah. Kat Malaysia mungkin ada, tapi mungkin pakcik jarang jumpa. Minta maaf kalau pakcik salah sebut dia ni. Tetapi kalau dekat luar negara, kalau tanya pakcik, smart juga sebenarnya. Katakanlah dia punya kajian ni dia ada spesifik, dia ada 5 research question. Ada 5 A, B, C, D, E. Jadi dia kalau 5 A, B, C, D, E tu 5 lah. Maksudnya 5 perkara ataupun 5 objektif atau 5 research question. Outline dia akan jadi 7 chapter. Macam mana boleh jadi 7 chapter? Chapter nombor 1 tu pengenalan. Okay? Chapter yang ke-7 itu adalah kesimpulan atau penutup, conclusion. Jadi tengah-tengah dia chapter 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bab 2 tu merujuk kepada research question nombor 1. Yang ketiga tu merujuk research question yang nombor 2. Yang keempat research question 3. Nombor 5 research question 4.
Yang keenam, research question yang kelima. Oh, okey. Jadi apa yang ada dalam bab 1 contoh je yang menjawab, yang kedua tadi, bab kedua tadi untuk research dia macam ni kan, 2 kan, 2.1 pengenalan kan. 2.2 tu pakcik dah terlari dah. Okey, nak beritahu bahawa dia susun bab tesis tu, dia pergi go through macam tu. Dia tidak ada bab metodologi. Pakcik ulang balik kan. Dia ada 7 bab dalam tesis. Bab 1 pengenalan, bab 7 kesimpulan. So setiap bab yang kedua, bab ketiga, keempat, bab 5, bab 6 tu adalah merujuk pada objektif. Jadi contohnya bab yang kedua, research question nombor 1. Research question nombor 1 tu berada di dalam bab 2. Research question nombor 2 di bab 3. Okey, jadi apa nak kena tulis dalam bab 2 tu yang menjawab research question nombor 1? Okey, di situlah intro, di situlah LR, di situ adalah metodologi, analysis, discussion, conclusion. Boleh kata sebenarnya dalam satu tesis dia ada 5 mini tesis. Mini tesis 1, 2, 3, 4, 5. Nak mudah faham ataupun sebenarnya dia susun. Okey, kalau kata dia dah siap je bab 2, maksudnya research question nombor 1 dah siap. Pergi bab 3, siap. Research question nombor 2 siap. Jadi dia go through macam by module ataupun by cohort. Jadi selesai je bab tu, kalau kata dah selesai bab apa dah? Saya dah bab 3. Kita tahu dah. Maksudnya 2 research question dia dah selesai dah. Dia ada yang outline tesis yang macam tu. Jangan kata salah dan sebagainya. Kita kena hormat sebab kalau tanya saya, setiap outline itu menggambarkan keperluan dalam penyelidikan dan kesesuaian di dalam penyelidikan. Okey, ada juga kajian yang melibatkan contoh bila kajian di ASEAN, Euro, of course dia melibatkan bukan single country, dia melibatkan beberapa country. So kita akan nampak contoh kat sini. Kalau you tengok tesis yang ketiga, dia asingkan dalam konteks the country. Jadi kita boleh tengok bagaimana pecahan ini. Okey, lain apa lagi yang lain? Okey, macam pakcik sebutkan tadi, banyak juga contoh-contoh di sini yang merujuk kepada yang terakhir tadi. Dia akan keluar research question ataupun hypothesis development dengan research framework. Okey, pakcik tunjukkan lain-lain kalau ada lagi penambahan yang lain. Okey, kadang-kadang memang dia banyak bab. Okey, macam pakcik sebut tadi, dia go through pada research question ataupun dia tak go through research question, tapi dia sebelum masuk metodologi itu dia ada chapter 2, chapter 3, chapter 4. So mungkin kajian ni multidisiplin, ataupun satu konteks yang besar. So dia pecah literature review tu dalam chapter. Maksudnya mungkin dalam tesis tu ada 3 perkara penting, perkara besar yang penting. So perkara pertama yang penting tu dia akan jadi 2.0. Kemudian yang kedua 3.0, yang keempat 4.0. Jadi 5.0 baru research metodologi. Kadang-kadang mempengaruhi juga dengan method. Contoh yang bila objektif pertama tu dia berkaitan dengan document analysis. Jadi chapter 2 tu memang relate dengan document analysis. Okey, kemudian mungkin chapter 2 tu dia berkaitan dengan decision science. Dia melibatkan banyak formula ataupun so dia based pada formula dengan mathematical, numericals. Okey, mungkin dia punya seterusnya yang ketiga tu mungkin dia buat satu kajian yang berkaitan dengan experimental. Jadi dia perlukan satu literature review yang berkaitan dengan eksperimental. Okey, yang kemudian baru dia masuk metodologi. Dia sangat subjektif lah. Dia tidak ada satu yang betul outline ni kena macam ni macam tu. Tak, kadang-kadang ada orang cerita definition dalam, ada orang yang tak masukkan definisi, ada yang masuk macam 3.1 definisi dulu, lepas tu 3.2 kelebihan, 3.3 cabaran. Terpulang dia tak spesifik. Dan kalau tanya saya, kalau baca tengok kenapa dia punya outline dia definisi, kelebihan, cabaran. Bila pakcik tengok research question dia, dia memang nak tengok definisi, dia memang nak tengok kelebihan, dia memang nak tengok cabaran. Sebab tu dia punya literature review dia susun macam tu. Okey, clear kan. So pakcik boleh mudah terima kalau konteks literature review macam tu. Ada juga yang buat research gap. Research gap tu dia letak dalam bab 2. Outline yang terakhir sekali sebelum conclusion dia tulis tu research gap.
Jadi kita tahu bahawa research gap yang saya pakcik katakan mengesahkan research gap kelumpungan kajian itu yang kita tulis dalam problem statement. Mungkin ramai dalam bidang ni saya pakcik pun tengok dalam tesis-tesis dalam ni maksudnya problem statement 2-3 perenggan ataupun 4 perenggan saja. So nak extend kejelasan kesahan betul tak itu dia punya gap research, bila kita baca literature review dia ada satu subtopik, contohnya 2.8 research gap. Okay. Kemudian dia ada pecahan jugalah kan, macam contoh dia lah kan, ada yang buat kajian tu di Malaysia macam pakcik sebutkan tadi, education. So dia akan tulis dalam bab 2 adalah education background ataupun education overview di Malaysia. Chapter 3 tu baru literature review. Ada yang gunakan overview, ada yang gunakan revolution, ada yang gunakan transformation, macam-macam lah Okey, macam-macam jangan gaduh. Ada yang tulis literature review, ada yang buat review of literature review tu, jangan gaduh lah So tapi kalau pakcik tengok di Euro, especially di UK, mostly chapter 2 kebanyakan orang cerita kalau dia buat kajian, dia belajar je dekat UK tapi collect data di Malaysia. So chapter 2 dia adalah background of Malaysia, background of Malaysia industry dan sebagainya. Chapter 2 baru literature, bab 3 baru literature review. Okey, kadang-kadang jangan terkejut orang kata kita ni buat outline dalam bab 2 kena pakai ayat penyata ke, kalau ayat tanda soal boleh ke, macam ni kan. What is active learning? So persoalan juga boleh jadikan outline dalam contohlah kat sini satu kajian ni untuk kat sini tesis yang ke-14. Okey, dia cerita pasal 2.1 introduction, ni literature review 2.0 introduction, 2.2 adalah active learning. Jadi 2.21 bawah active learning kata what is active learning. Okay, yang kemudian dia kata the characteristic of active learning. Kemudian theoretical underpinning of the active learning. Kemudian dia cakap the role staff. Kemudian active learning in engineering education. Setiap perkara outline yang ada dalam literature review memang berkait dengan dia punya data collection, dia berkaitan dengan research. So dia kata kat sini engineering education. So kita tahu sampel dia mesti berkaitan dengan engineering education. Dia tanya berkaitan dengan karakteristik. So kita tahu mungkin dia punya item, dia punya instrumen, dia mesti akan melibatkan characteristics. Okay, jadi literature review sangat penting. Dia akan memperhalkan proses penyelidikan kita. Maksudnya dari segi aspek metodologi, analisis, discussion dan juga dia punya contribution. Okey, macam pakcik sebutkan tadi, ada yang pakcik nampak sekarang ni, ada yang pecah ikut objektif, pakcik katakan 7 tadi tu. Ada beberapa tesis dia boleh jadi rujuk kat sini. Ada yang outline memang sangat-sangat pendek, dia tak terlalu straightforward, walaupun dia ada, contohlah dia ada 4. Contohlah dia objektif dia ada 4 kan. Dia susun 2.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Tetapi di dalam tu dia pecah balik 2.21, 2.22. Okey. Okey, sama kan, bila sebut framework tadi ada orang tanya juga, lupa pakcik nak highlight, ada orang tanya apa takkan nak tulis research framework. So yang last sekali dekat outline dekat bab 2, contohlah kat sini 2.8 kita boleh tulis development of the conceptual framework. So kat situ pun kita boleh tulis development of conceptual framework. Ada orang tulis conceptual framework, saya rasa bagus juga sebab kita bila kita conceptual framework you plug in nanti letak je gambar rajah, tapi bila you tulis development of conceptual framework you kena explain daripada awal kenapa, bagaimana, dan apa, kenapa dan bagaimana untuk membangunkan conceptual framework dalam kajian ini. Okey, pakcik memang tengok seronok sebenarnya. Seronok memang tengok dalam chapter 2 ni. Kadang-kadang contoh ni satu kajian ni kan, dia tesis yang ke-18. So topik dia berkaitan dengan SME international adoptions. So dia cerita dulu globalization dia apa. So di tengah-tengah tu baru dia cerita teori. Ada orang kata cerita dulu benda ni baru cerita teori. Ada orang cerita teori dulu baru cerita tentang konteks. So kat sini sebenarnya depends, ada cerita konten dulu, ada cerita pemulih ubah dulu baru cerita teori, ada cerita teori dan sebagainya. Kalau tanya saya, pakcik pun kalau kata dalam bidang pakcik dia kata cerita teori dulu baru orang faham asas, lepas tu baru you kembang. Tapi ada setengah-setengahnya dia kena nak fahamkan orang, sebelum kau nak faham kenapa kau pakai teori A, jom kau kena faham dalam konteks konten ni dulu. Dari segi aspek lokal dengan globalization, you pun ceritalah. So kita pun nampak perbezaan antara lokal dengan globalization. Kemudian baru dia cerita teori, baru kita kata baru aku faham kenapa dalam kajian ni menggunakan teori ni, sebab kau dah explain tadi tentang konten kau lokal dengan global. Baru faham rupanya research ni bukan nak cerita pasal X,
Kau nak cerita tentang pertembungan antara lokal dengan global. Sebab tu kau cerita global dengan lokal dulu. Okey, kadang-kadang kat sini lah yang kita kena tahu. Okey, di sini juga kalau tanya saya, bagus you kena refer tesis dari luar negara kalau you nak faham tentang, kalau ada supervisor atau panel ataupun kawan-kawan kita postgrad, dia akan tanya apa itu teori underpinning. So memang contohnya di tesis yang ke-19 ni ada spesifik yang berkaitan dengan teori underpinning the research area. Tapi sebelum tu bagus. So artikel ni boleh baca dia tak banyak, dia tulis dalam satu muka surat je, criticism of the theories. Criticism of the theory maksudnya masih didapatkan, sebab teori ni masih didapatkan oleh researcher. Konteks dia, okey, kenapa masih lagi gunakan teori ni, kenapa orang gunakan teori ni, kemudian baru dia define what is dia punya underpinning teori yang sesuai dalam kajian area dia ni. Okey, itu menarik, kadang-kadang nak tengok. So dia discuss banyak. Okey, bagi siapa yang memang berminat untuk koleksi ataupun tahu dalam bidang ni berapa banyak teori yang ada, bacalah tesis. Sebab pakcik bagi 39 tesis, you simpan, you tunjuklah. Kalau nak faham tentang teori umum learning theory, resource value, apa lagi, FDI, foreign direct investment theory, monopolistic advantage theory, the integrative conceptual, ni model. So bila you refer tesis, you akan mudah faham. Sebab di tesis orang explain teori itu apa, why and how tu the best daripada you baca original article. Mungkin quite simplify ataupun mungkin penerangan dia kurang jelas. Tapi dalam tulisan tesis kita refer banyak artikel, jadi bila cara kita nak meng-explain tu dalam bahasa yang mudah faham. Okey, jadi ada satu ni memang last kali, bila last kali dia ada buat juga, contohnya ni pun unik juga. Last kali lah cerita literature bla 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 bla, dia pun cakap research conduct in Malaysia. Baru maksudnya cerita kajian begini yang dia nak buat tu di Malaysia di last kali, setelah cerita semua negara-negara dan perkara-perkara lain. Okey, apa lagi pakcik nak share yang maksudnya poin-poin yang tak ada. Okey, ada juga yang berkaitan dengan relate dengan act ataupun undang-undang ni, ataupun enactment. Macam pakcik tulis enactment tu di bab 2. So ada yang tulis dalam konteks background tu berkaitan dengan enactment dan act juga. Jadi ada yang tak ada sebut literature review, dia memang tak ada literature review, tapi kita tulis dengan perkataan lain, contohnya konteks background. Okay, kenapa jadi macam ni? Mungkin dalam bidang dia, mungkin dalam bidang ethics, bidang law, kadang-kadang bidang agama, kadang-kadang dia tidak ada literature review. Context background ataupun background itu sendiri represent on the literature review. Okey, lain nanti cuba tunjukkan benda-benda yang lain. Okey, contoh kajian-kajian dalam bidang engineering ataupun pakcik ada menghasilkan tools. So bila tools pun dia ada review dia. Kadang-kadang orang pecahkan chapter. Contoh kalau macam pakcik settlekan dulu bahagian A, maksudnya intro, LR, method analysis. Okey, tiba-tiba ada tambah satu lagi chapter pula, chapter 6 untuk the development and validation. So mungkin yang ni perbincangan dengan supervisor bagaimana kita nak susun outline dalam tesis. Jadi bab 2 tu kadang-kadang dia ada macam phase 1 literature review, ada phase 2 dekat literature review sebab 2 bidang atau multidisiplin. Okey, yang tu dalam tesis pakcik, memang pakcik dalam chapter 6 tu tengok ni macam literature review. Betul, dalam chapter 6 ni ada literature review, tapi yang ni untuk phase 2, untuk next objektif. PhD pakcik 2 objektif je. Jadi objektif pertama tu dah selesai, ni objektif yang kedua pula. Okey, yang lain-lain mostly sama je semua. Macam pakcik sebutkan tadi, ada yang based on the variable, based on the themes, ada yang cerita teori dulu. Okey, ada yang memang bab ikut objektif. Dia ada 7 bab, 2, 3, 4, 5, 6 tu merujuk pada research question 1, 2, 3, 4, 5. Last kali memang kita keluarkan research framework. Okey, ini contoh tesis yang ke-26. Last kali sebelum dia masuk summary ataupun rumusan literature review, dia tulis the limitation of the literature review. Ni maksud dia tak tulis research gap, tapi dia tulis dengan perkataan lain, the limitation of the literature review. Jadi kita boleh kata di pengakhiran outline literature review tu, selain pakcik sebutkan tadi research gap, nama lain adalah limitation of literature review. Jadi kalau apa yang tertulis contoh 2.12 ni dalam yang contoh tesis 26 ni, dia tulis the limitation of the literature review, pakcik yakin inilah yang sebenar-benarnya dia tulis dalam dia punya penyataan masalah ataupun problem statement.
Menarik sebenarnya belajar online ni. Ini contoh yang akhir ditutup dengan conceptual. Conceptual framework ni dia pakai conceptual foundations. And pakcik suka tengok especially the way dia susun outline, kadang kita pun dapat idea kan. Okey, ini pun ada banyak juga tesis yang apa? Yang di Malaysia, maksudnya universiti-universiti di IPTA dan IPTS kan. Yang ni pun sama, bagus juga kajian ni. Mungkin terinfluence ataupun amalan. Yang ni satu kajian di Akademi Islam di UM di Malaysia, maksud kajian di Malaysia. Juga di akhir sekali itu dalam literature review dia 3.5 rumusan, 3.4 adalah jurang penyelidikan. Dalam Viva pakcik memang pakcik ada terima soalan bahawa panel tanya dalam literature review yang terakhir you tak conclude what is your research gap. Kan pakcik faham lah sebab kita kajian explore kan, tapi bila student kita dah ikut pattern style universiti tu kadang-kadang dia tak buat kan. Jadi kat sini memang betul. Jadi jurang penyelidikan. Kalau orang tanya problem statement tak apa, you good start lah, at least you tulis benda ni. Tapi kita tahu lepas literature review, the end of literature review, you boleh keluarkan research framework. The same time actually you akan identify the complete of your research gap ataupun jurang penyelidikan. Okay, ada yang go through macam sebut tadi lah by objective. Kita nampak dia susun 2.6 untuk objektif nombor 1, 2.7 untuk objektif nombor 2. Ada orang susun yang macam tu and okay, begitu juga dengan berkaitan dengan variable tadi. Pakcik lupa nak sebut pasal moderation dulu ataupun mediation. Itu tak kisah, tapi dia dah cerita DV dulu, kemudian IV, lepas tu ceritalah moderate and mediate sebelum pergi ke conclusion. Begitu juga dalam orang yang membangunkan instrumen, modul dan sebagainya. Macam satu contoh ni pendek je, dia ada 2 sampai 2.7 je, 2.1 introduction, 2.7 conclusion. Tetapi 2.5, 2.6 tu dia go to straightforward. 2.5 adalah theoretical framework dia, 2.5 theoretical framework, 2.6 conceptual framework, 2.7 adalah conclusion. Okay, memang pendek. Kalau ada total literature review dari muka surat 12 hingga 29. Okay, kalau tanya saya, mungkin kat Malaysia kata pendeknya, tapi ini memang kajian Malaysia nampak pendek tetapi sebenarnya valid. Okay, dalam tesis ada part kadang-kadang kita kata literature review tu banyak, tak, dia perlu jelas je. Okay, dia jelaskan semua perkara perbincangan kajian lepas yang bertepatan dengan research question dia, cukup lah kan. Okay, sama juga banyak contoh yang akhir dia keluarlah dia punya conceptual framework. Okay, based pada research question. Ada yang macam pakcik sini lah, tesis pakcik tulis pembangunan hipotesis sebab ada buat kuantitatif kan. Ada yang macam pakcik sebutkan tadi, ada juga yang review methodology ada yang kalau macam pakcik akan masuk dalam paragraf, include sekali, maksudnya kita bincangkan metodologi pun dalam literature review. Tapi ada orang yang tulis a review of research methodology, dia tak cakap a review of research methodology, tapi dia akan sebutlah metodologi apa yang diguna, a review of teknik method apa dia pakai. Okay, kalau katalah pakai satu teknik tu, katalah dia pakai DDR, dia katalah a review of DDR research. Siapa yang gunakan DDR dalam research yang lepas in education, so dia akan review benda tu dekat literature review. Okay, itu saja. Sekiranya ada perkara-perkara ingin ditanya, lama antara siri 2 level 2 yang paling panjang video kali ni. Kalau sekiranya ada benda yang kurang jelas, sebelum cerita kurang jelas tu, mohon you review semua ni dululah. 39 tesis ni you tengok semua online, baru kita bincangkan kenapa dia buat macam tu, kenapa jadi macam ni. Dan semua tesis dah habis dah tamat dah. Tapi kalau tanya saya, 39 ni pun bagi saya, once you khatam 39 yang online pun, you dah tahu apa yang nak buat sebenarnya dengan literature review. Okay, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan pakcik dalam menyampaikan outline ni. Sebenarnya pakcik tak perlu explain, tapi pakcik rasa at least pakcik kena explain gabungan siri 10, 11, 12 ni. At least you all kena faham kenapa pakcik bersungguh-sungguh nak tunjukkan outline ni. Sebelum kita pergi seterusnya kepada penulisan literature review, untuk next series memang pakcik kita akan memperhalusi. Tak perlu bergaduh bilangan slide nak kena banyak macam ni. Berapa punya slide? Last kali sampai 158, tak perlu sampai slide 158. Kadang-kadang kita perlukan beberapa slide sahaja, tetapi di situ kita akan bahas dan kupas perbincangan
kenapa dia tulis macam ni, bagaimana nak tulis synthesize. Macam tu kita akan belajar. Pemilihan perenggan dipilih sebab pakcik tak boleh bincang semua. Kita akan pilih beberapa perenggan di tesis yang bersesuaian. Kita tengok bagaimana untuk belajar menulis satu perenggan yang baik. Kita akan belajar bagaimana nak tulis satu perenggan. Pakcik tak boleh ambil satu line, kita kena faham satu perenggan sebab kita nak tahu sebelum dan selepas. So selepas ni memang kita tulis literature review, kita betul-betul belajar menulis dalam tesis. Kita akan mula belajar dengan literature review. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang untuk siri yang ke-13. Semoganya semakin sihat, lebih ceria, tenang, lebih committed dengan momentum untuk teruskan siri kedua ni. Kita di pertengahan, di bab yang pakcik kata kat sini tak boleh nak miss dekat literature review, sebab kita akan belajar bagaimana menulis satu perenggan yang baik. Kita akan memperhalusi setiap perenggan tu ada tema dia lah. Contoh tema dia teori, so kita tulis berkaitan dengan teori. So bagaimana nak cerita teori, macam mana nak tulis ayat dalam konteks macam ni, macam mana nak cerita teori dalam konteks macam ni, macam mana nak bincang sekiranya teori yang sedia ada sekarang tak berapa nak kena. So macam mana nak guna ayat yang defense ataupun nak justify bahawa dalam kajian ni tidak ada satu teori yang betul-betul yang align sebiji atau secara direct. Okay, nak beritahu teori ni sebenarnya secara indirectly dia macam ni. Jadi macam mana you nak kupas, nak menulis satu perenggan yang baik dalam konteks ni. Okay, lagi sekali mohon maaf. Kita jumpa untuk siri akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.